Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okey. Kita ada 500 kekosongan. Webinar ni dia boleh masuk sampai 500 orang. Okey. Okey, kita cuba lagi ya. Alright, clear from Pago. Pago pun dekat dengan Pari Sulong. Ada rumah makcik saya dekat Pago. Selalu juga lepak dengan Pago. Dulu ada satu tim daripada Pago pernah jumpa saya dekat 10 orang. And mereka semua trade SND lah. I was think last year, tahun lepas. Okey. Kita baru ada 30 orang. Atia Aira. Atia Putri MPL. Oh my god. Best student CPM 11 Atia Aira. Best student CPM, saya tak ingat. CPM 12 ke CPM 11. Jangan main dengan Atia ni. Very very powerful. Hani kan? Hani. Okey, macam mana trading sekarang? Okey ke? Hani. Sekarang dah tukar nama Putri MPL. It's very good, right? I think the same thing. Actually dia pusing daripada kita study dulu dengan Efsan. Kita study dekat balon MPL saja sekarang. Very very nice. Risk and reward sangat cantik. Masa kita study dengan Efsan tu bahu kiri. So bila study lebih dalam kita jumpa MPL and then which is very very simple lah. Kalau saya lukis balik dia punya ni, which is you all akan nampak nanti. Konsep dia senang saja. Konsep Quasimodo ni sementara yang lain belum start kan. Saya tulis new lah. Saya buat new Bahu kiri. Senang kan? Hani. Senang ke susah teknik ni? I think quite simple. Very very simple. And then insyaAllah you akan dapat. Paling kurang pun dia, walaupun dia tak pergi jauh, tapi at least you akan dapat entry sharp. Entry sharp. Okey, ni bahu, secara asasnya ni adalah head and shoulders. Chart pattern head and shoulders. Siapa yang tahu? I think this is quite easy. Head and shoulders kalau you tengok dekat Google, ni pattern dia, okey. Okey, tetapi yang kita study adalah Quasimodo, Quasimodo. Sebab Quasimodo ni dia bahu kiri dia lebih tinggi sikit, bahu kanan dia rendah. So kita akan tandakan line dekat sini. Dekat bahu kiri yang tak ada pasangan macam Hani, macam macam Rina dah masuk belum? Ada orang jealous saya selalu sebut nama Rina. Oh my god. Okay, I'm sorry. Depan saya tak sebut lagi nama Rina. Okay, saya sebut nama Putri MPL. Boleh? Okay, line kat sini, bahu kiri ni. Okay. Kita namakan dia QM level. Sebab dia, okay, kita bagi nama bahu kiri ataupun QM level. Nama dia lah. Okay, actually kelas belum start. Sepatutnya hari ni kita sambung dekat bab 1, tapi since belum start, belum ramai yang masuk, kita just cerita-cerita dulu lah. Okay, and then MPL stand for what? MPL stand for maximum pain line. Maximum pain line. Maksudnya tempat paling maksimum kalau you floating, dekat mana yang you tak tahan lagi, yang you akan buat cut loss ataupun you akan letak stop loss. So dipanggil maximum pain line. So but this QM level dia ada buat high. Ni secara standard je lah. Dia buat price buat high. Minggu depan kita akan buat lebih detail High, low, higher high and lower low. So bila price buat lower low, so dia dah satu tanda bahawa price nak reverse. Okay. And then nanti dekat QM level ni, kalau you tengok dekat tempat dia drop ke bawah, you all nampak tak I punya cursor? Is it lagging too much? Okay tak lagging? Lagging ke tak? Okay. Okay, no lagging. Smooth Okay, good. Kejap lagi I akan tunjuk dekat mana benda ni dalam MT4. Sekarang you kena belajar teori dulu. Kalau you dah faham teori, baru you faham dekat MT4. So dekat QM level ni, dekat sebelah kanan ni, dia akan ada satu benda yang sama juga. Dia ada high, low, and then dia buat high, dia buat lower low, and then dia buat higher high, and dia buat lower low. So pergerakan dia macam ni, detail. Masa dia turun bawah ni, dia buat macam ni. Ada high, low, higher high, lower low. So yang ni saya buat huruf kecil lah. Ini dipanggil MPL ataupun QMM. Kalau yang CPM ataupun batch 1, saya bagi nama dia sebagai high low high high and then
Dia buat lower low. So ini QM level yang besar ni, time frame besar. Ini QM level. Yang dekat sini ni dia ada satu lagi, high low high high low low. The same thing like this. Dia buat something like this. Okay. Saya buat warna biru lah. Dia buat low, and then dia buat high high, and then dia buat lower low. So the same thing, sama pattern dia macam ni. Sequence, kalau dia panggil apa? Confluence. Time frame besar confluence dengan time frame kecil. Sama saja, okay? Sama level. So masa ni dia tidak dipanggil MPL. Dia tidak dipanggil MPL. Dia hanya dipanggil sebagai QMM ataupun QM medium. QM tu untuk Quasimodo. So bila QMM ni sama level dia dengan QM level yang sini, time frame besar. So line kat sini adalah sangat cantik untuk kita entry. Tetapi kita kena tengok price action masa price datang dekat line ni. So maksudnya ini adalah sejarah yang lepas. This is your past. Yang saya ajar semalam. This is your past. And then present. Present ni maksudnya keadaan sekarang. Keadaan sekarang ni, katakanlah dia ada 4 setup, dia ada 4 setup. Masa price menuju kita punya line tu, MPL line, dekat present ni dia akan buat 4 jenis setup. Okey, yang pertama dia akan buat compression, which is saya akan ajar. Kalau dia buat compression, which is very very good. Okey. Dia buat compression, saya akan ajar lebih detail minggu depan ni, jangan tanya dulu, just tengok-tengok saja. Kita overview saja. Okey, dia akan buat compression. Bila sampai dekat line tu, this is very very good untuk kita entry sell. Kita akan entry sell kat sini. Okey. Another one is dia buat CPLQ. Maksudnya dia buat benda yang sama, compression, tetapi dia tak sampai. Dia tak sampai. Dia makin kecil, price makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi price tak sampai. So apa price buat? Price akan naik laju, naik atas, and then dia turun bawah. Ini dipanggil CPLQ. Okay. Yang ni tadi CP, compression, ini pula CPLQ. Which is kita akan belajar lebih detail kenapa benda ni berlaku, kenapa price naik atas laju, apa big trader buat. Okay, CP, CPLQ. Okay, yang paling penting, CPLQ, yang price selalu buat ialah price membuat fake out. Fake out maksudnya dekat sini ada satu resistance. Okay, and then di line yang sama dia akan buat another resistance lagi. Price akan naik, turun sampai kat sini, dia akan buat fake out. Okay, secara overview lah apa yang kita akan belajar the whole month, the whole week kita punya pembelajaran. So this is your R1, resistance 1. This is resistance 2. And this is resistance 3. Okay, bila you ada fake out, this is fake out. Okay, R1, R2, R3, and then you ada MPL ke atas. Okay, so barulah dia jadi MPL. Okay, dia akan jadi MPL. So kenapa nama dia MPL? Biasa kita sebagai trader, masa kita belajar mula-mula trade forex, the first thing yang kita belajar apa? Biasa kita akan belajar support and resistance. Betul tak? Support and resistance. So apa yang diajar oleh ataupun apa yang kita belajar? Kita akan diajar untuk sell di resistance. Betul tak? Sell, 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 sell. Bila kita ada resistance, lagi banyak resistance di tempat yang sama, dia akan jadi resistance yang kukuh. Betul tak? Bila you punya resistance 1, resistance 2, resistance 3. Dekat sama level. So dia orang akan fikir bahawa resistance ni sangat kuat. So apa mereka buat lah, mereka akan sell dekat sini. Dia akan sell banyak. Okay, lepas kita sell, biasanya kita letak stop loss kat mana? Kita akan letak stop loss dekat atas. Okay. Dan semalam kita dah belajar, stop loss adalah order buy stop. Okay, order buy stop. So apa terjadi ialah biasanya price akan naik ke atas. So masa price naik ke atas, you dah seram sejuk, you dah sell kat sini banyak-banyak, lot gajah lah, lot segala-gala lot. Dengan berlayer lagi apa semua, kita dah sell. Tapi tiba-tiba price naik laju ke atas. So what happen? You rasa sakit tak?
Can you feel the pain tak? Pain, itu dia panggil pain. Sakit yang amat sangat sebab kita dah sakit hati campur dengan sakit, orang cakap tu keluar seram sejuk, peluh seram sejuk, segala doa semua dah keluar dah. Segala doa makan apa baca tolonglah terjun. Tapi price naik laju. Okey. Lepas tu kita letak kat stop loss. Bila price sampai dekat stop loss, dah kena stop loss. Lepas tu price baru terjun. So apa jadi pada you all? Lagi sakit hati. Kalau tadi sini nak kejar stop loss kita dah sakit, and then bila dah kena stop loss baru price terjun. Lagilah sakit. So menangis dekat bucu katil. Betul tak? Ini yang selalu Rina buat. Menangis dekat bucu katil. Dah kena stop loss baru terjun, dah kena stop loss baru terjun. So ini dipanggil maximum pain line. So kita akan entry dekat MPL. Kita jangan entry dekat R2 ataupun dekat R3. R2 you boleh entry. Tapi bila dah berlaku R3 jangan entry. Kita entry ke atas MPL. Dekat mana? Bila you nampak setup ni dekat mana you nak sell? You kena tengok belakang. Tengok belakang ada tak QM level? Ada tak QMM? Kalau ada, ini adalah kita punya MPL line. Tempat entry kita. Entry line. Kenapa dia selalu jadi macam ni? Sebab nanti kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar. Kenapa price selalu buat macam ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Big trader, apa big trader buat? Sebab big trader mencari liquidity. Liquidity. Kita akan belajar hari ini. Okay. So this is your MPL line. Bila dah kena stop loss, bila dah MC, baru price terjun. Biasa tak kena? Biasa kan? Saya pun selalu kena dulu. Sekarang pun kena juga. Sebab entry lot gajah, konon-konon dah tak sabar kan. So price naik atas, dah kena stop loss, baru dia terjun. Memang, macam saya dah tak ada pain lagi dah. Bagi saya dah kebas. Selalu sangat kena, dah tahu sangat, so dah kebas, dah tak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang baru, mungkin boleh menangis selama seminggu ataupun menangis selama sebulan. Atau mungkin ada yang dah quit. Dia dah quit, dia dah berhenti. Asyik kena stop loss je. So dia dah quit. Sebenarnya mereka semua ni dimainkan oleh big trader. Sebab semua ni adalah manipulation. Kita panggil manipulation oleh big trader. Okay, so apa yang kita belajar dalam kita punya group ni, kita nak belajar jenis-jenis manipulation yang dibuat oleh big trader. Alright. So lepas tu, and then ni satu lagi, fake out dah biasa. Siapa yang dah belajar dengan saya selama ni, yang lepas-lepas biasa dia orang dah tahu dah apa itu fake out, apa itu CP, apa itu CPLQ. Tapi yang tak biasa, ini the last secret of the Mohican. The last secret ni saya tak bagi awal-awal, saya bagi sampai hujung tahun. Kenapa? Okay, sebab I nak you all prepare satu persatu. Tak boleh bagi terus. Okay, the secret. The biggest secret adalah diamond. What is a diamond? Diamond ialah bila price naik ke atas, saya buat line merah. Okay, diamond. Price turun ke bawah. And then dia naik ke atas. And then dia turun ke bawah. And then dia naik ke atas. Okay, and then dia turun bawah sikit. So dekat sini dia dah jadi pattern apa? Apa nama pattern ni? Sama juga macam ni, QM Quasimodo ataupun Head and Shoulders. HNS ataupun Quasimodo, QM. So ini kita dah belajar bahawa ianya adalah reversal pattern. Betul tak? Head and Shoulders adalah reversal pattern. Betul? So apa kita buat? Kita akan entry dekat bahu kiri. Kita start, cikgu masuk ajar dulu QM. Entry kat bahu kiri. Okey, cun. Lepas tu stop loss kat mana? Stop loss dekat atas kepala. Head dia dekat sini. Stop loss kat atas. Sebab kita trade time frame kecil. Tak tengok time frame besar. Always, kalau you nak trade SND, you nak trade Quasimodo, you nak trade whatever, always look to the left. That is one of the rules. Look to the left. Tengok sejarah. Apa yang ada pada past. You kena combinekan dua-dua. So, left lah. Left. No, actually this is left. Okay, look to the left. Bukan you tengok dekat bahu you. You tengok dekat chart MT4.
Price tengah buat pattern macam ni, tunggu-tunggu tiba-tiba ada keluar HNS, head and shoulders. Kita pun sell kat sini. Sell kat sini, kita tak tengok belakang-belakang yang lepas-lepas. Ini majoriti kesilapan yang dibuat oleh newbie-newbie ataupun mereka yang suka guna time frame kecil. Mereka tidak melihat something di belakang. Dia nampak dekat sini saja. Okey, dia tengok dekat mana dia berada, dia terus lintas jalan. Tak tengok kiri kanan, tak kiri kanan. Lepas tu kena langgar lori. Price naik laju ke atas. Kena stop loss. Cikgu masuk tipu ni. Kena stop loss juga. Lepas kena stop loss, price terjun pula. La ilaha illallah. Tadi aku dah sell dah betul lah. Kena stop loss aku kat sini, baru price terjun. Sakit tak masa tu? So ini adalah kita punya MPL. Maximum pain line. Sakit kan? Sakitnya tu di sini. Nak cakap macam mana punya sakit saya pun tak tahu. Okay? Tetapi ini diamond adalah salah satu manipulation yang dibuat oleh big trader. Okay? Maksudnya bila dekat sini you ada QM, tapi QM tu fail. Salah satu keyword untuk you buat diamond is which is very simple. You tunggu QM, jangan masuk dulu. Bila QM fail saja dia naik atas, itu baru you dapat entry. Okay, QM fail tu maksudnya apa? Dia buat high, low, higher high, lower low, dia dah bagi signal nak sell. Bahu kiri kita sell, tiba-tiba dia naik atas. Okay. Di atas, lepas tu dia stop dekat area MPL sini. Ini kita punya MPL, maximum pain line ataupun QMM. Alright. Dekat sini. Okay. So baru you dapat entry yang cantik. Kenapa benda ni berlaku? Sebab again the same thing. Sebab big trader pun nak sell juga, tapi order dia tak cukup. Okay, bila dia order tak cukup, dia cari dekat mana kita punya stop loss. Which is kita akan belajar secara detail. Lepas price sampai sini and then baru dia terjun ke bawah. Okey. Faham tak? Maksudnya present ni kita kena tunggu. Jangan masuk dulu. Tunggu diamond. Tunggu fake out. Tunggu setup. Semua ada and then bila dah ada setup, tengok kiri. Dekat mana kita nak entry? Look to the past. Look to the left. Ada tak QM level? Ada tak QMM? And that's it. Tak ada benda lain dah. Itu je yang kita nak belajar. So minggu pertama kita akan belajar QM. Minggu pertama kita belajar basic. Minggu kedua kita akan fokus pada QM. Minggu ketiga kita akan belajar diamond. And then fake out dulu and then diamond and then CP and then CPLQ. The same thing. Dia orang akan pusing. Okey, berapa jauh ke belakang kita nak tengok ke kiri tu pas. Kita kena tengok sampai belakang tu ada price. Kalau tak ada price, sampailah. Contohnya macam ni lah. Contoh, saya buka MT4 saya. Account demo je ikut. Okey. Euro USD daily. Nak tengok daily ke tengok apa? Saya tengok New Zealand USD lah. Itu hari ada setup yang sangat cantik. QM. Okey. Saya tukar kepada H4. Saya besarkan sikit. Okey. So saya lukis je, maksudnya hari ni kita cuma introduction saja, bukan secara detail. Kalau you tak faham sangat, don't worry, jangan risau, terutama yang baru-baru masuk, yang baru first experience dengan benda ni semua. Jangan risau sebab saya akan ajar lebih detail satu persatu. Okey. Okey. Okey, sekarang katakan masa tu price dekat sini. Price is at this area. Katakan yang dekat sini semua belum ada. Price dekat sini, dia tengah naik. Biasanya bila price naik, kita akan sibuk nak sell ataupun mungkin ada yang nak follow buy. Tetapi jaga-jaga. Kita selalu tengok kiri. Maksudnya katakan price dekat sini. Dia tengah naik ni, kita tengok kiri. Kita dekat mana? Ada shadow. Ada QM level tak? Tak ada. Tak ada, jangan masuk. And then naik atas lagi. Okey, ada tak QM level sini? Ada sikit. Ada sikit lah. Tapi kita tengok ke atas ni. Dekat atas ni kita ada apa? Kita ada resistance. Kita ada resistance 1, kita ada resistance 2. Okey. So untuk resistance saya akan tanda sebagai anak panah. Anak panah. And then anak panah. So saya tulislah. Okey. This is R1. Saya tandakan sebagai R1.
Okay. And then this is R2. Okay. So bila ada R1, ada R2, maksudnya kemungkinan price akan buat fake out. So jaga-jaga price akan naik atas laju, dia buat fake out. Okay, fake out kita akan belajar lebih detail minggu depan. Just overview saja. Ini namanya setup fake out. Maksudnya dia akan pergi laju naik atas and then dia akan reverse ke bawah. Okay, ini namanya fake out. Bila you ada R1, R2 dengan R3. R1, R2 pun dah cukup dah. And then you tengok dekat atas. Masa price nak sampai dekat sini, dekat kawasan fake out, apa dia buat? Masa ni dia tak ada yang kawasan ni tak ada. So dekat kawasan sini, you boleh fokus dekat sini. Ada banyak manipulation sedang dibuat. Dekat kawasan sini saja kita nak fokus. Saya besarkan lagi sikit. Okay. Okey tak sekarang? So dekat sini kita ada CP. Apa itu CP? Kita akan belajar nanti. Kita ada CP. And then price buat CPLQ. Okey. Tetapi saya nak tunjuk dekat area sini. Dekat kawasan sini dia ada another diamond. Diamond saya tukar time frame kecil. Dekat sini ada diamond. Okay. Diamond is very good. Serius saya cakap you. Satu setup yang sangat cantik. Mana diamond ni tadi? Hilang pula dah. High low, high low. Oh, dekat time frame kecil I think. M15. Sekejap tukar M15. Sekejap. Sekejap Sorry abang ada nampaklah diamond yang sangat jelas. Okey. Okey, dekat sini ada satu head and shoulders. Something like this lah. Ataupun dekat mana high, low. Dekat sini. Sorry. Dan untuk menguasai teknik ni, you kena cekap melihat dengan pandangan mata kasar. So you kena banyak melukis. Masa tu. Okey, kejap saya buang yang ni dulu. Cell limit, indicator list, object list. Tinggal arrow text eclipse. Delete, close. Okey, ayo fokus dekat kawasan sini. This kawasan I think. Mana ni? High low, low. Dekat kawasan sini. Okey. Okey, dekat kawasan sini. Nampak tak? Saya besarkan sikit Video okey tak? Okey. So dekat sini kita ada satu pergerakan ke bawah, and then pergerakan ke atas, and then pergerakan ke bawah, di mana dia sudah break low kat sini. Okey. So kalau saya tandakan tempat ni, di sini sudah jadi Quasimodo. Dia ada high, and then dia buat low. Okay. And then dia buat higher high. And then dia buat lower low. Dia dah break tu lower low. So mengikut hukum Quasimodo, kita akan sell di aras bahu kiri. Di sini. Bahu kiri dekat sini, kita akan sell dekat sini. Okay. Tetapi lihat apa jadi pada price. Price naik laju ke atas. Dia terus naik laju ke atas. Tempat yang kita nak sell tu, dia laju ke atas. Okey, maksudnya QM kat sini dah
fail. Sepatutnya dekat sini dia turun bawah. Sepatutnya dekat sini dia turun bawah, bang. Ini dipanggil QM. Tapi QM ni dah fail. Betul tak? Fail. So, bila QM fail, dia akan jadi pattern diamond. Dia akan jadi pattern diamond. Maksudnya, price akan naik ke atas. So, bila you dah ada pattern diamond, dah cantik. You standby untuk sell. Tapi dekat mana? You kena look to the left. Look to the left. Tengok pas dekat mana kita nak sell. Buka balik time frame besar. Kalau you look to the left tadi, saya pakai H4 tadi. Okay. Ini kita punya diamond tadi dekat sini. Okay. And then dekat sini, sekejap. You dah nampak belum gambar? Okay, nampak dah? Okay, good. So dekat sini kita ada fake out, kita ada diamond, kita ada QM fail, kita ada CPLQ. Apa jadi pada price? Price naik atas laju. Look to the left. You nak masuk, kita cari QMM ataupun MPL. This is your MPL. Maximum pain line. Okay, ataupun dekat sini you nampak ada double maru. So dekat sinilah kita akan entry. Saya letak line ni. Saya besarkan line ni. Saya besarkan line ni. Tebal sikit. So bila tebal, price susah nak tembus. Okay. So kalau you tengah entry sell ke, you tengah entry buy ke, you tak nak dia tembus, you buatlah line yang tebal-tebal. Jadi lagi tebal dia lagi susah nak tembus. Okay, boleh? Okey, nampak tak MPL kat sini? MPL ni di pattern dia ni yang saya lukis tadi. Dia naik atas, kalau itu kat atas dia akan jadi macam ni. Gerakan dia lambat ke the same thing macam yang saya lukis. Ini contoh dia tadi. Dia buat high and then dia buat higher high and then dia turun ke bawah. Dekat area sini. Saya betulkanlah ni. Dia buat high. Yang biru tu close kan. Ini dia turun bawah sikit, ada shadow. Kalau you tukar time frame kecil, you akan nampak lah benda tu. And then dia naik atas. And then dia ke bawah. So this is your MPL. Maximum pain line. Okay, ataupun QMM. Kalau yang batch 1, saya panggil dia sebagai QMM. Kita akan belajar nanti. QMM. So, you punya entry dapatlah dekat sini. Okey, maksudnya kesinambungan ataupun confluence di antara time frame kecil, present, keadaan sekarang. Bila nak entry, look to the left, the past. Okey, the past. Dan kita akan entry kat sini, stop loss dekat atas sikit. Atas sikit daripada line shadow atas MPL. Okay, so kita akan entry kat sini. And then risk reward dia, imagine, a very, very, very big. Stop loss you lebih kurang dalam 20 pip and price turun ke bawah sampai 400 pip. Satu nisbah 20. Okay. You boleh target satu nisbah 20 ataupun you boleh target satu nisbah 10 ataupun you boleh target satu nisbah 5. Whatever. Okay. So dekat sini pun sama juga. Dekat sini, you perhatikan. I nak you fokus dekat sini pula. The same thing happen again. Saya tukar time frame kecil. Okay. Di sini kita ada another QM. Kita ada low. Yang ni terbalik pula. Kita ada low. And then kita ada high. And then kita ada lower low. Okay. Okay, and then kita ada higher high. So bila you ada higher high saja, maksudnya dia dah jadi setup
head and shoulders ataupun inverse head and shoulders dah terbalik ataupun dia jadi inverse QM, and then kita tandakan dekat bahu sebelah kiri dekat mana. So kita akan target buy dekat sini. Kita akan target buy dekat sini. Okey, betul tak? Ini adalah QM invert. Dia jadi macam ni. Low, high, lower low, high high, higher high. Okey. And then kita akan target buy dekat sini. Sama level dengan bahu kiri. Tetapi you perhatikan apa jadi pada price. Price tak naik atas. Sepatutnya dekat sini price naik atas. Tetapi price turun ke bawah. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa price turun ke bawah? And then pattern apa yang dia buat? Price turun ke bawah mencari liquidity. And then dia membuat pattern diamond. Diamond. Okay. A diamond. Maksudnya a fail QM. QM yang fail. So ini akan bagi peluang untuk you buy bersama dengan big trader. Okay, sekarang masalahnya. Okay. Dekat mana kita nak masuk buy? Bukan di sini ya. Kita akan entry buy di bawah daripada sini. Sebab ramai bila price dekat sini, ramai yang akan buy. Dekat mana dia buy? Dia akan buy dekat sini, sini semualah. And then dekat mana dia letak stop loss? Biasa dia akan letak stop loss 20 pip hingga 30 pip daripada lower low kat sini. Dekat sini, dekat lower low. Standard lah, kita belajar dulu kan. Dekat area support kat sini, bawah dia, kita akan letak stop loss. Betul tak? Tetapi paling cantik, dekat mana kita nak entry? Kita akan cari MPL. Maximum Pain Line. So apa kita buat? Apa kita dah buat? Macam mana nak cari MPL? Hello, anybody home? Look to the left, look to the past. You tengok belakang-belakang. Kalau you tak nampak, you kecilkan chart. Kalau you tak nampak juga, tukar time frame besar. Tukar time frame besar. Okey. Ini line yang you tadi, line yang last sekali. Horizontal line property saya besarkan sikit. Okey, ini line yang low tadi. So, bila saya tengok belakang, ni yang dipanggil look to the past. Sampai bila? Sampai you jumpa price. Yang paling bawah ni dekat sini. You letak line, you cari ke belakang, tarik, sampai you jumpa price. Okey, dekat sini you jumpa sekumpulan price dekat sini. Okey. Nampak tak? Dah nampak dah? Okey, apa saya buat? Tukar, kalau you tengok macam ni, you ada banyak shadow ni. Mana satu you nak ambil? Ada banyak shadow, alamak. You ada low, lower low. Dah pening kepala dah. Aduh. So, apa kita buat? Tukar kepada time frame besar. Tukar pada time frame besar. Nampak tak? Ada satu celah-celah ni. Ni. You nampak? Price trick. Dia buat ke bawah, buat lower low kat sini. Ni daily tau bang, daily besar. And then dia naik atas. So dekat mana MPL kita? Nak ambil mana satu? MPL kita cari yang ada lower low dengan lower low. This is low. And then ini ada lower low. Kita ambil dekat L. Nampak tak? Inilah MPL.
Kalau tadi H4 you tengok banyak sangat shadow, tak nampak you tukar kepada daily. Kita nak simplekan dia. Okey. Nampak? Nampak tak? Ini penting ni bang. Very very important. You nak cari low and then sebelah dia tu ada lower low and then the price naik ke atas. Kita akan entry dekat sini. PO dekat sini. Sama line dengan low. So dekat tadi pasal price datang you dah tahu dekat sini dia dah buat diamond. So kita standby untuk buy. Dekat mana buy? Buy dekat line tadi. So you dapatlah entry kat sini. Ini dipanggil entry dekat MPL line. Okey. Kalau saya tukar kepada H4, the same thing. Kita ada confluence, ada confluence. Confluence tu maksudnya time frame besar dia ada, time kecil pun ada. Dekat sini ada trick, dekat sini pun ada trick. Sini kita ada diamond. Okey, bila ada diamond kita standby untuk buy. Okey, standby untuk buy. Tapi dekat mana? Dekat kiri. Sebelah kiri kita cari MPL. Mana yang tak faham tak apa, no problem sebab kita akan bagi lebih detail lagi. Hari ni just macam introduction sebab mungkin ada yang dah master dalam ni, dia tak tahu, dia cuma nak tengok saja apa macam mana setup dia ni. Macam mana setup ni berlaku. Okey. But I think siapa yang dah master tak ada masalah. Yang baru don't worry. Pembelajaran kita panjang lagi bang sampai hujung bulan. So minggu pertama kita akan belajar basic SND. Minggu depan kita akan belajar apa tu QM, Quasimodo. And then kita akan belajar apa tu fake out. And then kita akan belajar apa tu diamond. Kita akan belajar so masa price buat macam ni, kita just relax saja. Relax, lepak dulu tunggu. Okey. So dekat sini katakanlah price naik turun. Price buat low kat sini. Sini buat low. And then price naik ke atas. Dia naik atas sampai dekat atas ni, puncak dia. Ni dipanggil high. I think dalam besok kita akan belajar trend macam mana nak tulis low, high, lower low, higher high semua tu. And then price turun. Buat lower low. Maksudnya dia lebih rendah daripada L sini. Lower low. Okay. Price buat lower low. And then lepas tu price buat higher high. Dia naik atas. Dia buat higher high. Okay. So bila higher high kita dah standby untuk buy. Betul tak? Kita standby untuk buy. Dekat mana? Dekat area sini. Okay. Tapi tengok apa jadi pada price. Kita dah buy betul, dia naik atas. Lepas tu dia turun bawah. Lepas tu dia naik atas lagi. Lepas tu turun bawah. Lalas dia buat apa sini? Ada S1, S2, S3. Sepatutnya dekat sini dia terus naik. Sebab dia dah jadi Quasimodo ataupun head and shoulders. Inverse. Inverse ni maksudnya terbalik. Okay. Inverse head and shoulders. Okay. So, tapi price tak nak naik. Dia gagal. So, apa jadi? Apa nama setup ni? Bila QM ni fail, maka dia jadi you standby untuk buy lot gajah. Buy lot gajah di mana? Dia jadi diamond. Setup ni dah dipanggil diamond. Big trader nak buy, tapi dia nak buy lebih bawah. Kenapa dia nak buy lebih bawah? Sebab saya akan ajar nanti lah. So, bila dah jadi diamond, kita standby lebih bawah daripada lower low ni. Price turun laju. Ramai yang happy, price turun ke bawah, ingatkan trend break. Trend break. Maksudnya dah continue trend. Tapi apa jadi? Price naik ke atas. Dan kita akan entry buy. Kita akan entry buy. Memang gangster sikit lah kalau baca SND ni. Price tengah turun laju-laju, kita sibuk buy. Price tengah naik-naik, kita sell. Hilang akal ke? You tak follow trend ke?
So dekat mana kita nak buy? Dekat MPL. Cari look to the past, look to the left. Yang lebih bawah daripada ni. Ini yang kita punya lower low. Saya tebalkan sikit line ni. Okey. Kita nak cari price yang lebih bawah daripada ni. So kita tengok belakang. Tengok belakang, tolak-tolak ke belakang. Tengok ke belakang lagi, tengok lagi. Ada tak sejarah-sejarah yang lepas? Kalau nak senang, tukar kepada daily. Ambil shadow saja. Okey, kita dah jumpa. Dah jumpa dah. Okey. So dekat sini yang line gelap ni adalah line yang tadi. Betul tak? Line yang low tadi. So sini dah jadi support. Wah, dah macam orang Jawa pula cakap support. 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 Ada dua support sini. Bila ada dua support, dia jadi fake out. So bila jadi fake out, kita akan buy bawah lagi. So dekat mana? Kita cari shadow kat bawah ni. Cari shadow yang dia low and lower low. Something like this. Dekat area sini. Bawah sikit je. Ada shadow, ada shadow. Dia buat low and lower low and then dia naik atas. Dekat this area. Okay. Nampak tak? Okay. So, bila price sampai dekat line yang bawah ni, baru kita buy. Sekejap, saya buang semua ni H4. Baru kita buy. You nampak, you akan dapat entry buy dekat betul-betul akar kat sini. A very, very wonderful entry. Nampak? Nampak? Okay, good. QM shadow dia batang candle saja. Yes. Maksudnya time frame besar. Time frame besar kita tak boleh nak tengok chart pattern sebab chart pattern dah terlalu besar. Ini time frame daily. Jadi kita pakai shadow saja. Okay. So kita dapat entry kat sini. Risk reward sangat besar. Stop loss tadi kalau you kira dekat bawah tadi mungkin lebih kurang dalam let's say 20 pip lah. Kita letak 20 pip. So far price pergi berapa pip dah? 265 pip. 260 pip. Relax, tenang-tenang aja. Nampak tak? The power of setup diamond ni. Nampak tak? Okay. Ni Syahir Ismail dah power dah ni. Dia memang master. Jadi dah tak ada masalah. Lepas ni dia tak payah datang kelas dah. Batuk-batuk saya. Siapa sebut nama? Cari MPL. Memang sangat senang kalau you faham. And then cari saya pula yang terbatuk. Siapa yang buat? Okey. Tapi syarat-syarat dia lah. Kalau you cari MPL, you cari daily punya setup. Cari daily punya shadow, cari daily punya shadow. And then bila price sampai kat situ, apa price buat? Okey. Faham tak konsep dia? Sama yang macam saya lukis tadi. Yang ni ke? Okey, saya lukis file new. The concept is something like this. Tadi you dah nampak price buat high, low, higher high and lower low. This is your line. Line keramat. Belum boleh entry lagi. And then dekat sini price datang buat high, low, higher high, lower low. Dia dekat sini dia fail. Sepatutnya dia terjun tapi tak jadi. So dia naik atas and then dia terjun ke bawah. Ini namanya diamond. Okay. And satu lagi yang selalu berlaku ialah price akan berlaku di kawasan sini. Saya padam balik. Ini diamond yang selalu berlaku. Memang sangat-sangat selalu. Okay. Price buat fake out.
You ada resistance 1, resistance 2, resistance 3. I nak you lukis benda lah. You lukis. And then price naik ke atas and then dia ke bawah. Dekat sini kita ada paling kurang resistance 1 and resistance 2. Dua resistance. You ada R1, R2. You ambil dua benda ni pun dah cukup dah bang. Serius saya cakap. So this is fake out. So in the case, okay ni this is your MPL line. Okay, this is, saya buat SOP terus This is QM level. Tolong tulis ambil kertas masing-masing. Sebab kita akan guna lagi lepas ni. This is your QM level. And then dekat sini line yang sama dia ada satu line kecil, ada satu lagi another QM which is kita punya QMM ataupun MPL. So this is your entry keramat. Entry. Jangan malu-malu nak entry. InsyaAllah kukuh. Cucu ni ada ke dalam ni? Alamat. Apa ni? Entry. Okay. You lukis dulu. Okay, Nini Syuhada, not Nini Syuhada. Sorry. Rina. Dia dah betapa dah. Ada cikgu tapi P betapa. Okay. Okay. This is your, orang cakap setup keramat lah. InsyaAllah bang, you boleh blow, bukan blow, you boleh grow account kau. Terus terang saya cakap. Saya test $30 jadi $400. Sekali entry je. $30. Price sampai dekat area MPL, saya balon full margin, pam, berlayer-layer. Naik sampai 400 USD. Dapat 200 pip. Okey, TP terpulang. MPL. Maksudnya MPL ke MPL apa? Daripada MPL sell atas, you tunggu MPL buy pula dekat bawah. Itu the ultimate lah. Price buat lower low and then the price naik ke atas. So this is your MPL line untuk setup buy. So dekat sini ada satu lagi. Okay. And you ada diamond kat sini. Macam New Zealand USD lah. So this is your fail QM dekat sini. And then price naik ke atas. And price turun ke bawah. This is your diamond. Dipanggil diamond setup diamond. And ataupun maybe you ada fake out. Biasanya you akan nampak benda ni dia sama bang. Dia akan jadi macam semua benda dia ada kat situ. Tempat yang sama, tempat yang big trader ni dia orang pun tak pandai lah nak buat tipu muslihat. Okay, you ada fake out kat sini. You tulis dulu nanti kita akan belajar minggu depan secara lebih detail. This is S1. S2. S3. Okay, this is your MPL. MPL buy. And this is your QM level. QML lah. So macam tu lah. So kalau you entry sell kat sini, you punya TP dekat bawah. Ini the ultimate sampai bawah sini. Kalau you buy kat sini, you cari dekat atas ada tak MPL level, you TP. Itu dah the ultimate. Alright. Boleh Mak Iskandar Ahmad? Nampak tak? Ini cara saya swing. Kalau you nak swing kau masa ni lah. Balon terus. Full margin lah. Alright.
Setup diamond ni pernah ada yang gagal tak? Saya tak pasti. Tapi so far saya dah test, banyak yang jadi. Memang sangat sedap. Dulu saya test 30 dalam $50 juga. $30, $20 lebih je. $20 lebih bila jadi QM, saya tunggu. You jangan masuk dulu tau dekat area MPL ni. You kena tunggu diamond. Tunggu fake out. Ada fake out, ada diamond. That is the best. The best. And then $20 dulu I buat. $20, selagi boleh entry, I entry. Dia pergi sampai 600 USD. Sekali jalan saja. Dapat masa tu dekat GBP JPY. GJ. Okay. Memang balon terus. Okay. Tapi kalau MC macam tu lah. Jangan nangis lah. Kalau MC menangis, jangan trade. Macam Rina kan. Kena stop loss nangis. Sikit-sikit stop loss nangis. Apalah. Hani tak nangis kan? Ini dah power dah. Okay, ini diamond. So, dia punya keyword dia. Keyword. Dia punya keyword. Keyword untuk entry. SOP dah sini. Saya pun tak pandai sangat nak lukis-lukis
mana ada 13 tahun. So, dia ni macam agak, jangan cakap kau, dia ni agak genius sikit lah. Dia dapat masuk UKM. Tingkatan 1 dapat masuk UKM. You bayangkan, dia punya exam bapak susah. Saya ambil dia punya exam pertama tu, dia kena buat IQ test. Mak bapak semua boleh tolong kat rumah. Kalau siapa nak tipu, tipulah. Tapi kita orang tolong bapak. Soalan dia memang sangat susah. Banyak IQ test. So, kita orang tak lepas. Buat, hantar. And then, dia hantar, tak lepas. Rupanya second time dia ambil lagi diam-diam. Dia buat benda tu. Sorang-sorang. And then dia lepas. Baru exam pertama. And then, sekolah panggil pula. Exam kedua, dia kena pergi dekat sekolah, dekat tempat khas, dia kumpulkan. Kena ambil test, another exam, which is lagi susah. Tapi dia lepas. And dia kena pergi kursus 2 minggu. And then lagi ambil another exam. And then lepas juga. So, saya tak sangka yang dia memang boleh lepas tu semua. So, tapi bila dia pergi sana, you bayangkan. Umur 13 tahun, tingkatan 1. Yes, kursus permata. Permata pintar. Permata pintar yang diasaskan oleh yang tersayang Rosmah Mansor. Okey, pernah dengar tak? Kursus permata pintar yang diasaskan, bukan Rosmah Mansor yang asaskan, tapi Tun Dr. Mahathir yang asaskan. Tapi dia yang menyambung. So, kalau you all kutuk-kutuk Rosmah Mansor, you kena kutuk saya juga. Sebab dia pun ada nama-nama saya lah, Mansor. So, apa dia buat lah? You bayangkan, tingkatan 1, dia kena belajar fizik. Dia kena belajar kimia. Dia kena belajar bio. Dia kena belajar admat. Tingkatan 1 bang. Macam mana dia nak bawa? Memang gila babi, memang pecah. Dia selalu balik-balik, dia muka murung. Dapat
yang seorang hamba Allah tu dia buat daripada 2K jadi 200K dalam masa 9 hari. Okey, yang soalan-soalan yang you all tulis tu, yang saya tulis tu, yang dekat Facebook tu kan. Sebenarnya kenapa saya tulis soalan tu? Sebab saya nak collect data supaya in future, sebab ini sebenarnya kelas webinar mungkin yang saya tak pasti nak kata adakah tadi, and then kita tengoklah. So, dalam forex ni, actually kita kena sabar bang, sabar. Big trader sebelum dia orang masuk, dia orang akan tunggu cakap masa yang paling sesuai. Dekat mana paling best, dekat mana orang letak stop loss paling banyak. Okay. So macam tu saja. So besok kita akan ulang balik basic, and then kita akan tetap habiskan juga basic. But then apa lagi? Ni macam AUD USD. Apa lagi? Sebenarnya setup QM ni banyak kan, setup MPL. M15 pun ada, M5 pun ada. Siapa yang dah cekap dia akan nampak benda ni dekat time frame kecil. Tapi a lot of practice. So but minggu depan kita akan belajar benda ni semua satu persatu, and then kita akan banyak start buat assignment, lukisan untuk you activatekan you punya subconscious mind. Hari ini tadi saya bagi teori saja. Alright. Okey, ada soalan dia tanya, cikgu dalam QM level ada satu lagi QM kan, yang kecil tu QM tu dipanggil MPL. Yes. Yang kecil kan time frame tu kita panggil MPL ataupun MPL tu dia selepas adanya, kita yang kecil tu kita panggil QMTF medium, tapi dia akan jadi MPL apabila price action kat sini berlaku, apabila berlakunya diamond, apabila berlakunya fake out, ada apabila berlakunya orang cakap segala-galanya lah yang kita punya price action tu. And then what else? Bila ada fake out, something like this. This is fake out. Support 1, support 2, support 3, support 4. So price terjun ke bawah. Kalau kita tengok ke belakang, kat mana kita nak entry? Kat mana nak entry buy? Kita cari MPL ataupun QM level, which is I think around here. So nanti minggu depan kita akan biasakanlah dengan menalah ni. Kita akan membiasakan diri dengan melukis. Okey, sini ada fake out. The same thing. Pusing-pusing sama saja big trader mainkan ramai orang. Bila you tunggu menalah ni, fake out dah ada. Support 1, support 2, support 3, support 4, okey. Dekat mana? Orang buy. Masa tu you kena fikir. Kat sini mesti ramai orang dah buy. Dekat mana dia orang letak stop loss? Dekat mana dia punya maximum pain line? Dekat mana dia punya maximum pain line? Baru keluar perkataan MPL masa tu. Okey, and then nak lebih tepat, you boleh tanya. Saya tak kisahlah, dekat saya floating banyak-banyak tak apa. Tapi kalau nak lebih tepat, boleh buat personal coaching dengan saudara Safwan Omar. Safwan Omar punya, dia punya entry, aduh ngeri bang, zero float saja. Saya pun tanya, macam mana kau buat balik ni, zero float? Dia cakap saya ngajar. Ya ke? Saya pun dah lupa dah. Okey, macam ni, something like this. Bila you ada MPL ataupun you dapatlah entry something like this lah. Okay. And then you focus setup ni. Sebab risk reward dia sangat besar bang. Saya tak boleh nak kata apa lah. Memang risk reward sangat besar. Paling kecil satu ni sebab 10. Terus terang saya cakap. Even dekat sini pun kalau you entry dekat atas ni, you malah nak study, you entry dekat sini. Kita ada QM level, and then kita ada MPL. Kita ada QM level kat sini. And then kita ada fake out.
So stop loss kita dekat bawah lebih kurang dalam 10 pip. 10 pip. Okey, 10 pip kali 10 apa? 100 pip. 90. Boleh dapat 100 pip. Satu nisbah 10. Imagine kalau you buat compound boleh grow account you cepat-cepat. So masing-masing pandai-pandai lah macam mana nak buat compounding. 10% ke risk ke, 5% risk ke, 50% ke, ataupun nak buat 100% ke. Tapi something always like this. Sabar saja. Tunggu. Yang penting, yang paling susah ialah menunggu setup ni keluar. Setup fake out ni keluar ni kita tak tahu bila dia nak keluar. Itu yang jadi masalah. Okay, takut kita tercepat ataupun terlalu lambat ataupun tertinggal. Biasanya saya tertinggal. Price dah sentuh, dah pergi jauh baru dah nampak. Oh lama dah terlepas. Okay. Ada soalan lagi?